Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan selamat sejahtera. Apa khabar semua murid-murid? Bertemu kembali bersama dengan saya Cikgu Koha, guru bahasa Melayu anda. Pada pelajaran yang lepas, kita ada menyentuh berkenaan dengan kemahiran membina frasa, membina ayat. Dan pada kali ini, kita akan mengenal dan cikgu akan tunjukkan kepada kamu bagaimana kita hendak menulis perenggan. Apakah itu perenggan? Jadi di dalam pelajaran pada kali ini, cikgu akan terangkan satu persatu. Pada kali ini kita akan belajar berkenaan dengan kemahiran menulis. Okey? Di mana di akhir pembelajaran pada kali ini, murid-murid akan dapat menulis perenggan secara mekanis dengan betul dan kemas. Maknanya kali ini kita akan belajar menulis perenggan. Mari kita teruskan. Baiklah murid-murid, sila rujuk di dalam buku teks di halaman 9. Okey. Di sini terdapat petikan. Apabila kita bercakap berkenaan dengan petikan, di dalam petikan dia mengandungi perenggan. Okey murid-murid. Seperti apa yang awak lihat di sini. Di dalam sebuah karangan, dia mengandungi perenggan. Apa yang dimaksudkan dengan perenggan murid-murid? Okey, untuk memudahkan awak untuk faham, kita perlu tahu di dalam karangan dia mengandungi isi. Ada isi penting, ada huraian dan dia juga ada contoh. Itu adalah kandungan dalam sebuah karangan. Jadi, bila kita nak membina karangan, setiap perenggan itu mengandungi satu isi. Karangan yang baik dia mengandungi satu isi, huraian dan contoh. Itu adalah yang baik. Jadi, perenggan itu kamu boleh lihat di sini. Okey? Nampak tak di sini ada jarak? Berapa jarak dia ni? Dia ada jarak di ibarat macam longkang perenggan ini sama seperti sempadan. Bila kita membina karangan, dia kena ada sempadan supaya dia nampak kemas. Itu tujuan dia. Cikgu nak membaca, penanda nak membaca, dia nampak okey ni perenggan satu. Ni yang perenggan satu, ni perenggan 2, 3. Dalam ni terdapat isi. Ada isi, dia ada isi penting. Dia ada huraian. Dan dia ada contoh. Ini adalah orang kata intipati yang terdapat di dalam sebuah karangan. Jadi dari sinilah cikgu akan memberi markah markah isi. Isi markahnya 1 ke 2 ke kan. Dia bergantung kepada sebuah karangan, bentuk karangan. Okey, jadi kali ini kita kena belajar bina dulu perenggan. Okey? Awak belum lagi nak membina karangan, belum lagi. Kita masuk di dalam membina perenggan. Okey, itulah tujuan kita, kelas kita pada kali ini. Baik, sekarang kita lihat. Cikgu akan bacakan petikan ini. Okey, cikgu akan bacakan petikan ini dan kamu akan baca menyebut semula di rumah. Boleh? Kita baca sama-sama. Okey, ini berkaitan dengan isi. Nanti kita akan kenal pasti isi apa yang terdapat di dalam karangan ini, perenggan yang pertama. Supaya kamu nampak, di dalam perenggan yang pertama dia ada isi, dia ada huraian, dia ada contoh. Sebenarnya nak menunjukkan perenggan je sebenarnya. Okey? Baiklah murid. Bercuti di Bukit Larut. Pada cuti sekolah yang lalu, ayah telah membawa kami sekeluarga ke Bukit Larut, Taiping, Perak. Pengalaman kami menaiki jeep ke puncak Bukit Larut sangat menyeronokkan. Okey. Dia nak cerita apa? Isinya ialah dia telah membawa sekeluarga pergi ke Bukit Larut. Okey, ini isi dia. Okey, pengalaman kami menaiki jeep ni ialah dia punya huraian. Huraian dia pengalaman menaiki jeep. Sangat menyeronokkan. Okey, nampak tak murid? Ni nak tunjukkan satu perenggan ada satu isi. Jadi satu isi diletakkan di dalam perenggan yang pertama. Okey. Jadi kita nak masuk ke isi yang kedua, dia memerlukan sempadan, batas. Seperti kamu nak membina, contoh kalau kita nak bercucuk tanam. Okey. Apabila kita nak bercucuk tanam, kita kena buat batas. Supaya tanaman kita tu cantik, kemas. Itu satu. Kedua, dia tidak bergabung dengan tanaman yang lain. Dia ada di tempat dia. Sama juga seperti dalam karangan. Kita tak nak bercampurkan isi yang pertama dengan isi kedua dalam satu perenggan. Kita tak nak. Sebab itu akan mencelarukan
Dia akan menyebabkan pembaca pun susah nak faham, dan penanda pun susah nak kenal pasti. Jadi tujuan dia adalah nak bagi kemas sahaja. Nak bagi kemas supaya kamu dapat asingkan isi pertama, isi kedua dan isi ketiga. Okey, seterusnya. Perenggan kedua. Udara di Bukit Larut sungguh nyaman. Angin bertiup sepoi-sepoi bahasa. Bunyi deruan air dari celah-celah batu sungguh menyegarkan. Okey, jadi di dalam isi yang kedua, perenggan yang kedua, dia menceritakan berkenaan dengan suasana di atas Bukit Larut. Dia nak ceritakan. Bukit Larut sungguh nyaman. Sungguh nyaman. Angin bertiup sepoi-sepoi bahasa. Dia menceritakan, dia huraikan. Bila nyaman angin dia, bunyi deruan air. Itu adalah huraian-huraian yang terdapat di dalam perenggan kedua. Dah selesai menceritakan keadaan suasana di dalam perenggan kedua, nak ceritakan berkenaan dengan isi yang baru. Isi yang ketiga. Okey, seterusnya. Saya, ibu dan kakak tertarik akan bunga dan tumbuh-tumbuhan. Diceritakan di atas sana ada tumbuh-tumbuhan, ada bunga. Dihuraikan, ayah, abang dan adik pula gembira menyeberangi titi gantung di situ. Di atas Bukit Larut tu dia ada titi gantung. Diceritakan apa yang ada ke atas. Okey, isi yang ketiga selesai. Okey, seterusnya isi yang keempat. Yang keempat pula. Perenggan keempat lah maksudnya. Ni satu, ni dua, ni tiga, ni empat. Empat ni biasa kesimpulan. Kami tinggalkan Bukit Larut dengan pelbagai kenangan. Kami akan ke sana lagi pada masa akan datang. Itu kesimpulan dia, penutup. Penutup. Jadi, dia kena ada pendahuluan. Pendahuluan. Dia kena ada isi dan dia ada penutup. Okey, jadi cikgu dah ajarkan berkenaan dengan bagaimana nak menulis perenggan. Perenggan satu, pendahuluan. Okey, isi satu. Dua, isi satu, dua. Ni penutup. Baik. Nampak tak murid-murid? Okey. Inilah untuk kefahaman kamu. Apabila kita nak membina karangan, kita mesti ada pendahuluan. Kita kena ada isi satu, isi dua dan penutup. Jadi tujuan kamu nak membina perenggan itu adalah untuk mengasingkan, untuk jadi sempadan batas antara pendahuluan, isi yang ada pendahuluan dan isi dan juga penutup. Faham tak murid? Jadi inilah tujuan dia kenapa kita kena buat perenggan. Okey, supaya kamu dapat menghasilkan sebuah karangan yang kemas. Jadi aktiviti kita pada kali ini, cikgu nak kamu lihat di dalam buku aktiviti. Okey, muka surat 12. Okey, muka surat 12. Okey, di dalam buku aktiviti bahasa Melayu. Di dalam ini, okey, aktiviti 3, tulis perenggan di bawah. Cikgu akan bacakan perenggan ini. Di sini kamu perlu salin semula. Salin je semula apa yang diminta. Encik Fauzi dan anak-anaknya suka bermain catur. Notah. Itu kegiatan utama mereka pada masa lapang. Mereka mengisi masa lapang dengan aktiviti yang berfaedah. Kamu salin semula. Faham? Jadi untuk yang nombor 2 ini, kamu kena buat jarakkan. Sebelum kamu nak tulis, kamu jarakkan dia punya. Yang Dahlia ni, kamu jarakkan di sini. Baru kamu tulis Dahlia dan kakaknya pandai membuat. Membuat di sini. Faham tak? Dari jarak sini. Lepas tu sambung yang seterusnya kamu buat di sini. Membuat origami. Nampak? Dan seterusnya kamu buat. Faham tak murid? Yang atas ni pun sama.
Cikgu nak kamu buat jarak juga. Biasakan diri. Contoh, Encik Fauzi dan anak-anaknya suka kamu buat dekat depan, bermain catur. Itu saja aktiviti kita pada kali ini. Pembelajaran yang cikgu cuba sampaikan iaitu kamu menulis perenggan. Okey? Kamu dapat menulis perenggan, tulis sampai bawah Jangan tulis pendek macam cikgu. Cikgu buat separuh, kamu siapkan sampai habis, sampai yang berfaedah ini. Okey? Itu saja pelajaran kita pada kali ini. Cikgu harap awak faham untuk menulis perenggan. Salin semula di dalam buku aktiviti muka surat 12. Baik murid, itulah format karangan. Format perenggan dia memerlukan perenggan lah. Dia kena ada jarak. Ingat, kena ada jarak. Okey, jarak dalam 1 meter atau 1 cm ataupun 2 cm. Okey. Kalau kamu ni kamu ambil pembaris, okey. Kamu ukur, okey. 1 cm. Faham? Okey. Ambil pembaris, ukur 1 cm. Okey, murid, itu saja pembelajaran kita pada kali ini. Selamat menjawab soalan, selamat membina perenggan dengan kemas. Okey. Buat dengan kemas, salin semula dan seterusnya, ambil gambar dan hantarkan kepada cikgu. Okey. Baik, itu saja pelajaran kita pada kali ini. Kita jumpa di kelas yang akan datang. Assalamualaikum dan selamat menjawab.